الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik kita dapat sama-sama pada malam ni atas jalan untuk kita mengislahkan diri kita, untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita sesama makhluk Allah, agar kita dapat menjadi hamba Allah yang baik seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini adalah satu peluang yang Allah bagi untuk kita perbaiki diri, dan ilmu yang ada pada kita dan yang kita bersungguh untuk menuntut ilmu adalah satu peluang untuk kita memperbaiki diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Bukan yang kita hendak, tetapi apa yang Allah dan Rasul hendak. Bukan yang kita mahukan, tetapi apa Allah dan Rasul mahukan. Itu yang kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk letakkan diri kita di sana. Sebab apa? Sebab nafsu kita ni masih tak selesai. Kita bukan duduk pada nafsu yang tenang, nafsu mutmainnah itu. Kita masih lagi bermain-main pada tiga nafsu ini: amarah, lawamah, mulhimah. Kita masih turun, naik, pusing di situ. Maka turun, naik, berpusing itulah proses untuk kita menuju kepada mutmainnah. Maka jangan berhenti. Kalau kita berhenti, maknanya kita tak dapat ke sana. Kalau kita berputus asa, kita takkan dapat ke sana, ke mutmainnah itu. Kenapa kita berusaha nak ke sana? Sebab diri itulah, nafsu mutmainnah itulah, jiwa mutmainnah itulah yang Allah sebut dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan jiwa yang tenang itulah yang duduk pada maqam redha. Sebab mutmainnah ni tenang, dia tenang menerima segala hukum Allah. Kalau kita masih lagi kita berputus asa, sebab untuk menuju kepada nafsu mutmainnah ni dia penat, dia cukup letih. Kerana apa? Sebab kita perlukan mujahadah. Kita perlukan mujahadah yang besar untuk sampai ke sana. Baik tuan-tuan,
Kenapa kita kena bersungguh-sungguh untuk menuju kepada mutmainnah? Sebab diri yang tenang ini saja, diri yang tenang ini dipanggil untuk masuk syurga Allah. Jadi ini seperti mana janji Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang ini yang kita bersungguh-sungguh proses ini, ya, proses hablum minallah hablum minan nas, ya. Hablum minallah makna kita perbaiki hubungan kita dengan Allah sebaik mungkin. Sebab itu tuan-tuan, asas kita ini dalam menuju ke mutmainnah itu, sebelum saya baca kitab, asas kita menuju kepada mutmainnah itu, asasnya, ya, ada 5 perkara yang tidak boleh tidak kena ada dalam diri kita. Pertama, keikhlasan. Ikhlas dalam semua perkara. Semua perkara yang kita buat kena ada keikhlasan. Sebab al-mutmainnah ini orang yang tidak ada kerana lain. Akidahnya bersih, ikhlas, amalannya ikhlas, jiwanya ikhlas, sudah tidak ada kerana asbab lain. Bukan asbab kalau daripada sudah amalan, bukan atas asbab duniawi, bukan atas sebab pujian makhluk, bukan atas sebab nafsu, maksudnya dia rasa diri dia bagus, bukan atas sebab, ya, kerana kehendak syaitan itu sendiri. Maknanya macam mana kehendak syaitan itu? Dalam kitab Minhajul Abidin dia sebut, iaitu permulaannya kebaikan tetapi akhirnya kejahatan dan kemaksiatan. Ya, dia buat baik tetapi dia mengikut akan perintah daripada syaitan itu untuk dia menunjukkan kebaikan itu pada orang lain. Yang ini dia katakan orang yang buat atas perintah ataupun atas bisikan daripada syaitan itu sendiri. Maka kita kena berusaha untuk ikhlaskan diri kita. Kenapa? Sebab amalan orang ikhlas ini sehinggakan malaikat pun tidak tahu untuk mencatat akan berapa banyak rahmat Allah yang nak diberikan kepada orang ikhlas. Dan orang ikhlas ini tak rugi. Sebab apa? Sebab orang ikhlas ini dia sentiasa di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita buat kerana Allah, dan Allah yang memiliki segala perkara. Dan kita buat kerana Allah zat yang maha kekal, maka anugerahnya itu ilal akhirah. Ini yang kita nakkan, tuan-tuan. Kedua, hendaklah kita ada sifat sidik di dalam diri kita. Kita kena benar dalam semua perkara. Kita kena benar dalam ilmu, kena benar dalam semua, kena benar. Baik itu benar ini, kata ulama, dia mesti berbetulan pada 3 rangkaian ini. Qalbun dia benar, perkataan dia benar, amalan dia benar. Ketiga rangkaian ini benar, maka dia orang benar. Tapi kalau qalbun dia benar, perbuatan dia tak benar, perkataan dia tidak benar, dia tetap tidak benar. Niat yang baik, tapi perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang tidak baik. Contoh dia macam ni, kita niat nak tolong orang, tapi hasil daripada duit yang haram, duit judi, jadi amalan itu tidak benar. Maka kena berbetulan ketiga perkara ini. Dalam ibadat pun macam tu, kita kena benar, qalbun yang benar, perkataan yang benar, perbuatan kita, amalan kita benar, maka kita akan jadi orang benar. Nabi janjikan pada orang benar ini adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya itu je yang kita mahu, tuan-tuan. Kita bukan nak benda lain.
Hidup saya selalu pesan dengan diri saya sendiri, hidup dalam dunia ni tak lama. Tak lama tuan-tuan. Saya selalu cakap perkara ni. Kematian demi kematian ini berlaku depan mata kita dalam keadaan yang tak ada apa-apa sakit yang panjang dan sebagainya. Maka dia terus berlaku dan terus berlaku. Dan kematian ini tidak perlu meminta izin kita untuk dia datang. Dan kematian ini tidak perlu meminta kebenaran kita untuk dia menemui kita. Ini yang saya selalu risaukan dalam diri saya sendiri. Saya tak boleh jadi orang baik. Saya tak mampu lagi jadi orang yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak mampu jadi orang baik, bagaimana kita akan menghadapi kematian yang akan datang menemui kita tanpa waktu dan tanpa keizinan siapa-siapa pun. Kita tidak mahu kita menemui Allah dalam keadaan yang kita masih lagi jahat pada sisi Allah. Pada pandangan manusia kita memang baik, tapi macam mana pada pandangan Allah dan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita perlu ada dalam diri kita kesungguhan untuk kita takarub kepada Allah. Pendekatan kita kepada Allah, kita kena berijtihad sungguh-sungguh. Kita boleh bersungguh-sungguh dengan dunia ini sampai badan kita penat, badan kita sakit. Kenapa kita tidak mampu untuk bersungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita boleh bersungguh untuk dekat kepada makhluk. Kenapa kita tidak mampu bersungguh-sungguh dekat kepada Khalik yang tak pernah tinggalkan saya, yang tak pernah tinggalkan tuan-tuan, yang tak pernah tinggalkan siapa pun makhluknya di bumi ni. Dan yang keempat, kita perlu ada kesabaran yang tinggi. Kerana apa? Kerana jalan ini terlalu sukar dan susah. Sebab itu ulama tasawuf dia sebut, jalan untuk dekat kepada Allah tak semua orang berjaya. Ada orang yang mula nak jalan, dia telah tinggalkan jalan ni. Ada orang yang pertengahan, dia dah bosan, dia dah rasa susah, dia rasa sakit, dia tinggalkan jalan ni. Ada orang yang nak sampai ujung dah nak sampai dah dekat dah, dia patah balik tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kesabaran ini terlalu penting. Kesabaran ini perlu ada dan jangan kita buang. Sebab jalan ini susah. Susah tuan-tuan. Sebab itu saya selalu cakap dengan tuan-tuan semua, susah kita tak macam susah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita dah mengeluh dah. Kita dah mengeluh banyak dah tuan-tuan. Susahnya Rasulullah ini, kalau kita baca sirah, betapa besarnya pengorbanan Sayyidina Rasul. Tapi kita terlalu banyak mengeluh dengan apa yang kita lalu. Kita belum dicatu makanan, tak boleh makan. Kita belum lagi, isteri kita diambil disebabkan pengorbanan untuk dekat dengan Allah. Kita belum lagi tuan-tuan, benda tu tak berlaku lagi dalam diri kita. Harta kita tak habis lagi macamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum. Tapi kenapa kita sering mengeluh dan terus merungut? Cuba saya sendiri renung dan tuan-tuan renunglah. Lepas itu selayaknya Nabi adalah insan pertama sekali masuk syurga. Selayaknya tuan-tuan. Lepas itu tuan-tuan, kalau kita lihat diri kita, kita belum baik lagi. Kita belum baik lagi. Saya lihat diri saya. Saya lihat diri saya belum baik lagi. Kita
buat satu keluhan. Kalau kita rasa keluh susahnya aku nak pergi jalan syurga, cuba kita bayangkan betapa susahnya Nabi mengajak kita dan tunjukkan kita ke jalan syurga. Sampai luka, sampai patah giginya, sampai cedera tubuh badannya, sampai ada kesan-kesan kena senjata pada tubuh Nabi SAW. Nabi nak tunjukkan kita jalan ke syurga. Kita mengeluh dengan susah ini. Nabi dicerca, dikata gila, dikata pensihir, dia kata itu orang kafir kata macam-macam kepada Rasulullah SAW. Kita rasa kita punya dah teruk sangat dah. Sebenarnya berbaloi ke tuan-tuan dengan keluhan kita? Kita rasa cukup malulah kalau kita mengeluh macam ni. Sebab apa? Sebab sebenarnya kita tak tahu tujuan kita. Kalau kita tahu tujuan kita, kita akan berhenti mengeluh. Kalau kita tahu tujuan kita, tuan-tuan, kalau benar tujuan kita, kita akan berhenti untuk keluhan ini. Kalau kita tahu di mana apa tujuan kita. Kalau kita tahu tujuan aku adalah syurga Allah, tujuan aku adalah jannah Allah, tujuan aku adalah Allah. Sebab itu tuan-tuan baca tak satu statement Palestin? Mereka kan dah beredar sampai ke Rafah kan? Rafah ke tak silap. Mereka kata apa? Jika selepas daripada ini tujuan kami adalah syurga Allah, dah tak ada tempat dah nak pergi. Bumi Palestin dah hancur dan mereka telah sampai pada penghujungnya. Tuan-tuan, kalau kita terlalu merungut, kita malu tuan-tuan. Kita malu. Dan apa pengorbanan kita? Apa pengorbanan kita? Itu saya selalu cakap, besok kalau kita sampai saat kita menemui Allah dan Allah bertanya kepada kita, apa pengorbanan kamu? Kita nak cakap apa? Dan perkataan kita itu boleh tak kita nak tutup malu kita besok di yaumil akhirah? Ini yang selalu saya fikirkan macam tu. Dan yang kelima, yang mesti ada pada kita adalah penyerahan kita kepada Allah dengan penyerahan yang bulat. Kerana apa? Kerana kita berpegang la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Ya Allah, aku ni tak ada daya upaya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ni hamba Allah. Seorang hamba Allah, dia takkan pernah bercerai dengan Allah. Seorang hamba Allah, dia tidak akan pernah sekali-kali nak jauh dengan Allah. Seorang hamba Allah, dia takkan sekali-kali dia kata dia boleh buat semua benda ini tanpa Allah. Seorang hamba Allah, dia akan berpegang, kalau aku tidak ada Allah, maka aku tak boleh buat apa pun dalam dunia ni. Sebab itu kita kena berserah dengan Allah sebulat-bulatnya. Maka orang yang boleh berserah dengan Allah bila kepercayaannya benar. Maksudnya bermula dengan keyakinan, keimanan, akidah yang benar. Sebab itu ini asas kita sebenarnya. 5 asas ini yang perlu ada dalam diri kita. Baik tuan-tuan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Maka siapa yang melihat alam ini, segala
kaun ini, kejadian ini, sekalian makhluk ini, sekalian alam ni dia tengok. Sedang dia tidak terpandang al-haq Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dia. Dia tak melihat akan Allah. Begini tuan-tuan, maksudnya dia melihat akan alam ni, tapi dia lupa Allah Ta'ala. Dia tengok alam ni, dia tak ingat Allah. Dia tengok dunia ni, dia tak ingat Allah. Bila dia tak ingat Allah, maka hidupnya dalam putaran nafsu yang tak pernah selesai. Bila dia ingat Allah, ketika itu dia tahu nak menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab dunia ini bila kita lihat menjadikan kita hampir dengan Allah apabila hati kita ni bersih. Bila hati kita bersih, kita mula pandang dunia ni dan kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok makhluk Allah, hati kita mula jadi bersih. Kita tengok semua perkara. Sebab itu saya suka perkataan ini. Nabi kata, cukuplah kematian itu menjadi satu peringatan kepada kita. Tapi kalau kematian demi kematian yang kita lihat tidak menjadikan satu peringatan dalam hidup kita, tak jadi apa-apa di dalam diri kita, jiwa kita, bermakna betapa kotornya hati kita. Kalau peringatan kematian itu tidak memberi kesan dalam lubuk hati kita, bermakna jiwa kita ini terlalu kotor, jiwa kita tak bersih. Sebab itu alam yang kita lihat ini menjadi asbab untuk kita mengingati Allah. Ini sifat seorang yang beriman. Oh, kita belajar ni tuan-tuan supaya kita tak akan lupa Allah. Kita belajar ni supaya kita tak lupa Allah. Kalau kita sihat, kita ingat dia. Kita sakit, ingat dia. Kita senang, ingat dia. Kita susah, ingat dia. Ya? Kita ingat dia selalu. Ya? Sebab itu tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Supaya kita ni dapat berfikir apa yang kita tengok ni. Kan? Sekarang ni musim panas tuan-tuan. 36, ada satu tempat 39. 39. Apa yang saya fikir, apa tuan-tuan fikir? Saya pernah bercakap dengan anak saya. Saya kata, kalaulah panas dunia ni aku tak boleh tahan, boleh tak aku tanggung panas dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Panas dalam dunia ni tak ada siapa orang boleh tahan. 39 tu orang tak tahan. Kita keluar ni rasa macam nak terbakar saja pipi. Boleh tak aku tahan panas neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita boleh dapat jawapan dan aku tidak tahan untuk aku tanggung panasnya neraka Allah pada ketika itu, maka kita mula bertindak untuk menjadi hamba Allah yang lepas daripada azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan dia bukan di sini saja. Persoalan dia akan sampai di sana. Kemudian apa kata musannif? Atau kepadanya, atau sebelumnya, atau kemudiannya. Dalam semua keadaan, kalau kita memandang makhluk Allah Ta'ala, pandang alam ni, tak nampak Allah, tak nampak hak Allah, tak boleh ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan Allah,
maka ia disilaukan oleh adanya segala nur yang membukakan segala hakikat nur. Maksudnya apa? Kita telah dihalang oleh sekalian makhluk ini daripada memandang Khalik, iaitu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya kata, kita jangan terhijab kat sini. Bila kita tengok orang, itu ulama tasawuf ni ajar, bila kita tengok orang tua, kita cakap dalam hati kita, orang tua ni bagus, mereka hidup lebih lama dari aku, mereka telah buat ibadat lebih lama dari aku. Kita tengok orang tua, lepas itu kita akan minta doa dari mereka, khususnya mak ayah kita. Bila kita tengok budak-budak, kita pun cakap dalam hati kita, bagusnya mereka, sebab mereka masih tak ada dosa, dan aku ni orang yang banyak sangat dosa dan maksiat kepada Allah. Setiap yang kita tengok, setiap yang kita pandang, maka di situ adanya ilmu yang kita dapat. Bukannya kita ada mata tapi mata kita buta. Kita dengar, telinga kita ada, tetapi telinga kita pekak. Kita tak nak jadi macam tu. Kita tak nak jadi orang yang tidak mengambil apa-apa pengajaran dalam hidup ni. Sebab itu, ini yang perlu kita belajar, supaya kita, apa yang kita dapat daripada ilmu ni, kita boleh dekat dengan Allah. Saya selalu cakap dengan diri saya gitu, saya ni tuan-tuan, kalau boleh saya tak nak duduk depan ni, kalau boleh. Tapi saya tak boleh lari dari takdir Allah. Tak boleh lari tuan-tuan, daripada takdir ni tak boleh lari. Cuma saya duduk depan ni, saya nak perbaiki diri saya dan saya nak didik diri saya. Itu saya selalu cakap dengan tuan-tuan, saya belum jadi orang baik. Sebab yang kenal diri saya lah. Yang tahu saya. Tuan-tuan tak tahu. Hati saya tak boleh baik lagi. Bukan belum, memang tak baik lagi. Tak boleh kita ni tadi nak rasa sayang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya diri saya, bila saya rasa sayang dengan Allah? Kalaulah tuan-tuan, kita dibagi pilihan antara harta kita dan Allah, mana kita pilih? Saya letak benda ni pada diri saya. Boleh tak saya sayang Allah dan saya rasa yang mana yang memberi saya harta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang apa ada pada saya ini adalah pemberian Allah. Kalaulah saya diberi pilihan ilmu dan Allah, ke saya pilih dan saya tinggalkan Allah, dan saya lupa bahawa ilmu yang ada pada kita adalah untuk kita mengenal Allah, untuk kita dekat kepada Allah. Maka persoalannya macam ni, kenapa aku tak boleh dekat dengan Allah dengan ilmu yang aku ada? Ilmu yang aku ada, aku tak boleh dekat dengan Allah, aku tak boleh jadi orang baik, aku tak boleh jadi orang saleh. Tuan-tuan, kalau kita masa dalam keranda, saya 3 hari lepas, hari Sabtu baru ni, 3 Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, dah 5 hari, sekejap je tuan-tuan, abang ipar saya meninggal. Dan tiap-tiap keranda ni mesti tulis abang ipar ni maknanya abang pada isi saya, abang pada isi saya. Dekat keranda ni mesti tulis, semoga rohnya bersama-sama dengan orang yang saleh. Mana orang saleh ni orang baik. Kalau kita sendiri dalam hidup ni kita tak boleh jadi orang baik, boleh tak kita bersama dengan orang baik?
Saya selalu fikir perkara ni. Saya selalu fikir. Sebab apa? Sebab kehidupan kita yang paling panjang adalah kehidupan akhirat. Jadi apa yang ada pada kita ini tadi menjadi asbab untuk kita mendapat kehidupan yang lebih baik di sana. Sebab itu dalam doa kita semayang mayat kan, ya Allah gantikan dia ahli yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, ya. Ahlan min khairi kan, isteri yang lebih baik lagi, keluarga yang lebih baik lagi, kan kita doa macam tu dalam doa semayang mayat tu tadi. Jadi kenapa ketika orang iring kita, orang hantar kita dengan semayang jenazah ini dengan doa yang begitu, kenapa kita semasa hidup ini kita tak nak proses ke sana, digantikan dengan lebih baik, isteri yang lebih baik, anak keluarga yang lebih baik, dengan perkara yang semua yang baik. Dan ini proses kita, tuan-tuan, proses kita sebenarnya, ya. Baik, tuan-tuan, yakni siapa yang melihat alam ini, ya, ia gagal memandang Allah Ta'ala dalam alam ini. Masuk gagal, dia lupa, dia pandang alam ni, dia hidup ni, dia lupa Allah. Ini kalau perbahasan dia, perbahasan musyahadah. Tapi saya tak bawa kalimat musyahadah, takut kita tak boleh nak, saya tak nak orang nak faham susah. Musyahadah ni bab penyaksian. Saya bagikan perkataan yang mudah, sentiasa mengingati Allah, perkataan yang mudah untuk kita amalkan. Ada apa yang kita pandang, sentiasa kita ingat Allah. Hidup kita ni 24 jam ingat Allah. Ni, tapi saya tak berjaya. Saya tak tahu tuan-tuan, saya masih belum berjaya. 24 jam saya boleh ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi dan yang memerintahkan alam ni Allah. Yang jadikan alam, yang perintahkan alam, saya tahu, tuan-tuan tahu. Tak ada siapa, dia je. Ini pengakuan kita dalam salat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang takbir alam ini Allah. Termasuk kita, tuan-tuan. Alam ni termasuk kita. Yang takbir saya, takbir tuan-tuan, takbir isteri kita, anak-anak kita, harta kita, kehidupan kita, Allah. Allah sebenarnya. Yang bagi kita hidup hari ini Allah. Yang sampaikan saya kat Masjid Banggu Pradong sampai sekarang ni, tuan-tuan, dah berapa tahun dah saya kat sini. Ini takdir dia. Takdir dia. Takdir dia. Saya dah berada di bumi Terengganu ni 8 tahun ni, Din. 9 ke 8. Takdir Allah. Dan bila Allah tak nak, tetap tak akan berlaku. Kan? Ada satu tempat saya mengajar dah 9 tahun. Tapi takdir Allah setakat tu je. Setakat tu. Ada satu tempat saya mengajar 15 tahun. Takdir Allah setakat tu je. Ada satu tempat, tuan-tuan, saya mengajar satu tempat 25 tahun. Setakat tu je. 2 kitab habis, tuan-tuan, setakat tu. Setakat tu, itu takdir Allah. Jadi kita ini berkehendak kepada sebab, didatangkan sebab. Sebab apa? Ini berlaku. Sebab ini, sebab ini, sebab ini. Dan kita sentiasa memandang, terima kasih ya Allah atas takdir ini. Jadilah aku orang yang redha dengan segala ketentuan Kau. Jadi kita ada sihat begini, alhamdulillah. Nanti Allah bagi kita sakit sikit-sikit, kita kata terima kasih ya Allah. Engkau ingat lagi pada aku.
Kau bagi aku sesema, kau bagi aku demam, kau ingat lagi pada aku. Ya Allah, kau bagi aku sakit ni sikit, kau ingat lagi pada aku. Dan ketika sesuatu itu datang, tuan-tuan, macam ni, bala, ujian, dia datang satu, sebab kafarah. Itu sebab kafarah. Silap kita dulu-dulu dibagi ujian dan bala. Itu pun tanda sayang lah tu. Allah nak hapuskan kita punya silap-silap dulu. Kan? Saya ada silap, tuan-tuan pun ada silap. Kan? Dulu zaman-zaman kita pemarah dulu, kita nak marah orang kita silap sebenarnya. Dulu masa kita terlalu sayangkan dunia kita sehingga kita lupa akan hak Allah Ta'ala. Aku silap rupanya. Dulu aku rasa akulah, orang lain tak betul, yang aku je lah betul. Sehingga kan orang lain, teguran orang lain pada kita, kita tak nak terima. Betapa sombongnya kita. Ya Allah, aku silap, kau bagi aku ujian ini menjadikan kau telah hapuskan segala kesilapan aku, kesalahan aku. Terima kasih. Kedua, bala itu dan ujian itu Allah berikan kepada kita tanda Allah mahukan kita kembali ingat pada dia. Bila kita dah jauh, kan, jauh, Allah uji kita mula datang balik pada Allah. Ya Allah, aku ni dah jauh sangat, sampai aku lupa kau. Sampai kita terlupa Allah Ta'ala. Kan? Kadang-kadang orang ni diuji dengan kehidupan, sampai laut, lari jauh. Allah bagi dia satu perkara dan mula balik kepada Allah semula. Terima kasih ya Allah. Allah uji, datang uji. Itu saya nak sebut beginilah, Allah ni tak pernah tinggalkan kita. Walaupun kita sering meninggalkan Allah, Allah tidak pernah membenci kita. Walaupun kita kadang-kala membenci akan ketentuan dan takdir yang Allah pernah takdirkan kepada kita. Allah tak pernah benci kita, tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang kita membenci akan qada dan qadar Allah. Allah tak pernah tinggalkan kita, walaupun kita pernah bertahun-tahun meninggalkan Allah, dengan kita melupakan Allah, dengan kita lari jauh daripada jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap sayang kita. Itu yang saya kata, sayangnya Allah pada kita ni, semua keperluan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan, minum, keselamatan, semua benda, tuan-tuan. Tapi kita tak pernah nak tunjukkan, kita tak tunjukkan. Saya bukan nak cakap tak tunjuk, tuan-tuan. Kita tak rasa pun kita nak sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak rasa nak sayang dia. Kita sayang apa yang dia bagi. Nampak tak, tuan-tuan? Adil lah kita. Kita sayang apa yang Allah bagi, tapi kita tak sayang kepada yang bagi. Adil lah kita, tuan-tuan. Benda yang Allah bagi kita sayang. Harta sayang, anak sayang, isteri sayang, rumah. Tapi yang memberi itu kita tak pernah sayang pun.
Saya nak cakap ni, kita ni adil ke zalim dengan Allah? Kita belajar ni tuan-tuan, kita nak bangkitkan perasaan tu. Dah berapa lama kita biarkan kita terhalang dengan pandangan-pandangan ini? Kenapa aku tak boleh sayang yang bagi, tapi aku sayang benda yang Allah bagi? Harta kan Allah bagi, isteri Allah bagi, kita sayang isteri. Saya mengaku saya sayang isteri saya. Yalah tuan-tuan, kalau saya kan, saya dah kahwin 36 ke 36 tahun ke 37, tak ingat lah. Habis ada pusingan tu lah, antara tahun tu 36 37 lah. 36 tak silap saya. Kenapa kita tak boleh nampak ada orang yang Allah tak bagi isteri pun, dan dia nak tapi dia tak dapat? Kenapa aku tak boleh sayang yang bagi aku isteri? Saya bawa cerita ni tuan-tuan, sebab pasal isteri ni saya bawa cerita ni. Ada satu tuan guru ni, orang alim, isteri dia meninggal. Masa tu tuan-tuan, dia berhenti mengajar sebab dia terlalu ingat ke isteri dia. Orang nak datang jumpa dia tak nak jumpa, tuan-tuan. Terlalu sayang dia lah. Ini orang alim, tuan-tuan. Saya sendiri pun tak tahulah jika saya menghadapi takdir tu. Satu hari murid dia tanya dia, "Tuan, saya nak tanya sekali je ni." Saya ni, dia kata, pinjam rantai orang, dia kata. Bertahun-tahun saya pinjam. Masa saya pinjam tu, orang tu bagi, dia kata. Orang tu bagi, dia tak kira apa, pakai. Berapa banyak nak pakai, dia kata. Dia bagi kat saya rantai, gelang, sebagainya. Saya nak tanya hukum dia macam ni. Satu hari, dia kata, tuan yang bagi saya rantai ni, bagi pinjam rantai, pinjam gelang ni, dia minta balik. Apa hukum dia? Ada orang alim ni kata, kena bagi balik lah. Kalau saya tak nak bagi, macam mana tuan guru? Tak boleh, dia kata. Itu hak orang tu punya, bukan hak kamu. Kamu pinjam aja, dia kata. Kena bagi balik. Kerana itu hak dia. Orang alim ni jawab. Maka dia kata, "Tuhan, terima kasih kerana Tuhan dah jawab soalan saya." Orang alim ni, tuan-tuan, dia mula tersedar dengan soalan daripada murid dia. Dia kata, aku faham, dia kata, aku sedar. Apa yang kata pada kita ni kan pinjam, Allah bagi pinjam, satu hari Allah ambil balik. Allah bagi pinjam isteri, satu hari dia ambil. Allah bagi pinjam anak, satu hari dia ambil. Dan kita juga Allah bagi pinjam seorang suami, dan isteri kita kena redha. Begitu juga harta kita, apa yang ada pada kita, kita dibagi pinjam. Bila Tuhan itu mahukan kembali, kita kena serah balik apa yang telah diberi pinjam oleh Tuhan punya, Tuhan punya perkara tersebut. Jadi umur ni pun pinjam, tuan-tuan. Besok dia tanya, sampai masa dia ambil balik. Ingat itu ya. Saya kena ingat, semua orang kena ingat. Ini yang kata jangan lupa Allah ni. Saya tak lupa dan tuan-tuan tak lupa. Maka kita pandang semua benda yang ada pada kita, dan kita mengingati
Waktu itu datang redha. Datang redha. Datang. Sayang. Datang semua benda yang baik-baik dekat kita, insya-Allah tuan-tuan. Baik. Hingga ia mengetahui segala perbuatannya itu dalam segala perbuatan Allah, maka tiada sah pegangannya atas segala perbuatannya. Apa yang berlaku kat kita adalah kehendak Allah. Itu minta yang baik-baiklah. Ya Allah, berikan kepadaku ketentuan yang baik. Ini kerja kita. Atau ia gagal memandang Allah Ta'ala pada alam ni yang mewajibkan ke atasnya mengasihi. Bab ni saya kalah lah tuan-tuan. Bab kasih ni saya tak dapat lagi tuan-tuan perasaan kasih pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab banyak lagi benda yang kita sayang dalam hati kita. Dalam hati kita ni banyak benda yang kita sayang lagi. Lepas itu kita tak dapat kasih Allah tu, kita tak dapat. Sebab tak boleh bertembung dua kasih dalam hati. Tak boleh. Bertembung dua kasih dalam hati tak boleh. Tu. Kalau kita kasihkan Allah, kita kena buang apa yang kita sayang dalam hati kita. Macam mana tuan-tuan? Contohnya macam inilah. Saya sayangkan Zaki, tapi sayang saya tak terhenti pada Zaki. Sayang saya kerana Allah. Saya sayang Din, tak terhenti pada Din, tetapi sayang saya itu kerana Allah, sehingga saya dibawa oleh Zaki, dibawa oleh Din kepada Allah. Sebab kasih itu tak ada dua dalam ni. Maka kasih itu akan pergi ke dia. Saya sayang Din, saya sayang Zaki, tapi bukan sebab Zaki, bukan sebab Din, sebab Allah. Lalu mereka ni bawa saya kepada Allah. Macam itu. Maka kasih yang satu. Tak. Bukan kata kasih Allah tak boleh ada harta langsung. Salah. Kita tak terhenti di situ. Lalu apa yang ada pada kita, kita bawa kesemuanya kepada Allah, sebab kita kasih kepada Allah. Gitu. Hingga menjadi kebiasaan pada segala bahagian dalam segala hak Tuhannya. Bila datang sayang, dah mula kasih, dah mula kita dah menunaikan segala hak Allah dalam keadaan syukur. Kita mula jadi orang syukur. Saya 2-3 hari ni saya fikir apa tu Haji. Saya kata dalam diri saya lah, aku ni jahat lagi. Sampai Din pergi umrah, saya minta doa. Saya kata, Din tolong doakan saya. Saya rasa saya jahat. Dalam sebulan 2 ni saya rasa jahat. Rasa jahat sangat Haji. Saya pandang satu je. Kita sampai sekarang, kita tak boleh semayang pada tepat waktu. Kalau saya yang nak pergi ke 60 ni, saya tak berjaya pergi tepat waktu semayang, mana saya tak baik. Macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kalimat azan. Kalimat azan,
hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Makna dia apa, tuan-tuan? Marilah semayang. Ada tiap-tiap waktu Allah pujuk dia. Kalimat hayya ni kalimat pujuk-pujuk, tuan-tuan. Sampai waktu semayang, marilah semayang. Saya gagal lagi. Kadang-kadang kita dengar azan tu, kita tak boleh bersegera nak pergi ambil semayang, nak pergi. Itu saya rasa sejahat. Walaupun seruan itu kita dengar setiap waktu, kita dengar tentang semayang ni. Kata guru saya, semayang ni hebat tak hebat, sampai kita mati tu dihantar dengan semayang. Semayang mayat menjadi wajib. Orang hantar kita dengan semayang. Guru saya kata, semayang ni hebat tak hebat, kita balik tu orang hantar dengan semayang. Orang tak hantar dengan puasa, dia kata. Orang tak hantar dengan sedekah, orang hantar kita dengan semayang. Dah semayang baru orang hantar kita, iring kita kepada liang lahat. Disemayangkan dulu. Tapi kita gagal dalam semayang sampai hari ni. Kita gagal. Macam mana? Saya cakap saya tak nak cakap orang lain. Saya cakap saya gagal. Kalau benda yang asas ini kita gagal, as-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan kehambaan bagi Tuhan, baru dapat rasa hamba. Maka ia masih tidak meninggalkan syahwat. Tapi kalau dia tak boleh nampak, ingat Allah, dia terhalang dengan semua benda ni, kita masih lagi berada di dalam syahwat kita. Maknanya kita ni tak selesailah. Kita masih lagi amarah, lawamah, mulhimah. Kita turun naik. Bila kita turun naik, tuan-tuan, makna kat sana tak selamat. Sebab hak selamat yang disebut oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bila kita amarah, lawamah, mulhim, kita pusing. Jangan pusinglah. Kita kena minta sungguh-sungguh. Kita kena bersungguh-sungguh dah. Sungguh-sungguh nak minta dah. Sebab kita dah last minute ni. Saya last minute, kan. Saya pun rasa, ya. Atau ia gagal memandang Allah Ta'ala sebelumnya, yang mendahuluinya dalam wujud, kerana dia yang menjadikannya, kerana wujudnya itu wajib bagi zatnya, bukan bagi yang lainnya. Kenapa kita boleh pandang semua benda dan kita lupa Allah? Begitulah penjelasannya yang mudah faham. Sebelum wujud semua benda ni, Allah itu wajibal wujud. Dan wujud Allah tak menerima tiada. Kita ni ada, kita terima tak ada. Kenapa kita ni sayang pada yang terima tak ada? Satu hari kita tak ada, satu hari kita tak ada ilmu, satu hari kita tak ada duit, satu hari kita semua tak ada. Kita semua tak ada, nama tak ada.
mulia tak ada, pangkat tak ada, semua tak ada. Semua tak ada. Yang ada Allah, sebab Allah ada, tak menerima tak ada. Kita ni menerima tak ada. Kenapa kita berhenti pada yang tak ada? Jangan berhenti pada yang tak ada, tuan-tuan. Kalau dah lama kita kasih pada yang tak ada, nak pada yang tak ada, kita buat kerana yang tak ada, nanti tak ada apa-apa, tuan-tuan. Kan ada hadis kan, siapa yang buat kerana makhluk sampai sana, Allah kata pergilah minta dengan dia orang. Masa dalam dunia tu kau tak buat kerana aku, kau buat kerana orang. Siapa yang tahu, tuan-tuan? Kita. Siapa yang tahu? Allah. Sampai sana kita kena halau. Kita kena halau. Kau gila minta. Jadi jangan buat kerana tujuan, kerana yang tak ada. Nanti kat sana kita tak ada apa-apa. Kita betulkan diri kita. Ya Allah, aku mengaji ni kerana Engkau. Aku mengajar ni kerana Engkau. Aku semayang ni kerana Engkau. Aku buat semua benda ni kerana Engkau, ya Allah. Semua aku buat ni semua kerana Engkau. Aku dah silap dah. Dulu aku buat kerana yang tak ada, kerana duit, kerana orang, kerana itu, semua buat. Baik, yang terakhir dah 8.45 dah. Atau ia gagal memandang Allah Ta'ala selepasnya, walaupun kita dah pandang makhluk, dah puas, dah dapat apa benda ni, pun gagal juga lagi. Masa dapat gagal nak nampak Allah, nak ingat Allah. Mula-mula dah dapat pun kita tak ingat Allah. Dah guna semua pun tak ingat Allah. Ya tak? Contoh macam ni. Lalu kita kata, kalau aku tak bersungguh, aku tak boleh dapat. Kita ni disuruh ikhtiar. Tapi bukan ikhtiar kita tu yang kita berjaya. Yang nak kita berjaya ni Allah. Kalau Allah nak binasakan kita, dia binasakan kita. Kalau Allah nak hancurkan kita, dia hancurkan kita. Kalau Allah tak nak kita, tuan-tuan, Allah akan tinggalkan kita. Kalau Allah tak nak kita, tuan-tuan, Allah dah tunjuk kat kita pada kaum yang sebelum ini. Allah tak nak kaum Nabi Lut, Allah musnahkan. Allah tak nak. Allah tak nak. Lepas itu kita kena bersyukur. Dan kena bersyukur. Lepas itu disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita kena terima kasih, tuan-tuan. Terima kasih dengan Allah. Terima kasih dengan Allah kerana Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita berubah menjadi lebih baik, walaupun kita masih belum berjaya, masih belum berjaya sepenuhnya. Kita masih tak puas hati lagi dengan apa yang kita buat dalam hidup ini, tapi kita tetap berusaha. Maka usaha kita itu adalah pengharapan, dan ialah satu doa untuk kita menjadi lebih baik. Jadi tuan-tuan, saya tangguhkan dulu
ya, kuliah kita malam ni sampai jalan tilikan dan mengambil dalil bagi ahli suluk. Ahli suluk ni orang yang nak berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang nak sungguh-sungguh. Ya. Sebab apa? Sebab nak dekat dengan Allah ni kena sungguh-sungguh. Tak boleh main-main. Ya. Nakkan syurga Allah kena sungguh-sungguh, tak boleh main-main. Itu dia. Sebab itu peluang yang ada pada kita, kita gunalah sungguh-sungguh, ya. Baik, setakat ni je saya dengan tuan-tuan malam ni, insya-Allah berkenaan dengan di edisi kita tu. Pertama saya ucapkan terima kasih pada semua orang kerana banyak bantu madrasah. Cuma malam ni saya nak tolong tuan-tuan sampaikan dengan kawan-kawan yang mana di edisi surau kita tu dah siap, tinggal sikit-sikit lagi. Cuma apa yang saya dapat maklumat daripada Tuan Haji Zaini dan juga daripada DIM, kita perlu membayar tunggakan hardware dan sebagainya sejumlah 150,000 lagi. Jadi tolong sampaikan, ya, supaya perkara ini dapat kami selesaikan. Kalau dah selesai tu baru kita akan mulakan untuk pembinaan asrama. Saya bila dengar kita ada hutang hardware tu 150,000 tu, dia agak banyak juga. Perkara yang saya paling takut kalau saya matilah sebab saya ada hutang. Jadi kalau boleh tuan-tuan tolong sampaikan pada kawan-kawan. Sebenarnya 150,000 tu tak banyak pun tuan-tuan. Kalau ada 150 orang yang boleh tolong seorang 1,000, selesai, ya. Tak banyak, ya. Sebenarnya ini semuanya adalah lahir daripada keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita yakin dengan Allah, insya-Allah perkara itu diselesaikan oleh Allah dalam masa terlalu cepat. Sebab itu tuan-tuan, bila saya tengok tentang hadis yang 3 perkara selepas mati anak Adam, 3 perkara kan, saya melihat pada sudut yang lain. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Tuan-tuan, benda ni sebenarnya adalah mesti serangkai. Dia tak boleh tinggal salah satunya dalam hidup kita, ya. Saya kalau saya salah tolong betulkan, ya. Sedekah jariah ni harta, ilmulah. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan bagi dua ibu bapanya. Tuan-tuan, kalau saya lihat pada sudut yang lain, untuk melahirkan kita ni jariah yang berterusan lepas mati, kita tak mungkin dapat ilmu jika tidak ada modal untuk kita belajar ilmu. Maka harta ni jadi modal sebenarnya, ya. Dan bila kita tahu ketika itu, ya, ilmu kita ini kita gunakan untuk kita melahirkan anak-anak yang baik. Jadi kita tak mungkin dapat lahirkan anak yang baik tanpa ilmu yang betul, ya. Dan untuk kita dapat ilmu tak mungkin kalau kita tidak ada pengorbanan harta kita untuk kita modalkan untuk kita dapat ilmu yang manfaat. Itu orang dulu sampai bagi syarat, nak dapat ilmu kena ada malun lan tanalul ilma illa bisitatin, tu kena ada modal nak pergi mengaji. Dan saya dulu nak mengaji, tuan-tuan, nak mengaji tu sampai menangis cari modal untuk mengaji.
Maka modal yang kita pakai ni tadi supaya kita dapat ilmu manfaat. Jangan harta kita ada sehingga kita tak boleh duduk pada tempat ilmu manfaat. Ilmu manfaat yang selalu saya cakap dalam kuliah, seperti mana yang disebut oleh Imam Ghazali, ilmu yang kita ada, kita jadi takut pada Allah, jadi sayang, ada itu dan sebagainya. Maka ilmu ni tadi, kita ada ilmu yang manfaat ini dapat melahirkan anak-anak yang baik. Tiga-tiga ni harta. Harta pun harta, ilmu manfaat pun harta, anak yang saleh pun harta. Dan baiknya Allah, ada orang yang tak ada harta tapi Allah bagi ilmu, dia pun ada harta. Ada orang yang tak bagi dua perkara tapi dia bagi anak, yang tu pun harta dia. Ya. Betul harta. Betul kalau kita jumpa orang tak tanya, orang tanya apa harta kita? Anak berapa? Cucu berapa? Inilah harta kita yang sebenar. Maka nak dapat ini, selesaikan dua perkara ini dengan betul. Ya. Maka selesai dua perkara ini dengan betul. Daripada harta yang baik inilah, kalau kita guna betul, hasil yang betul, dari mana kita dapat harta ni, ke mana kita gunakan dan kita tak lupa Allah, maka kita akan melahirkan zuriat yang betul. Ya. Sebab daripada hasil yang betul, maka lahir zuriat yang betul. Jadi zuriat inilah harta kita yang akan doakan. Anak saya yang doakan saya besok anak-anak lah. Itulah tuan-tuan, tolong doakan dan tolong sampaikan ya. Mana tahu kadang-kadang ada kawan-kawan kita, saya nak nak buat baik tapi tak tahu kat mana nak buat baik, dan kita tunjukkan jalan dia. Ini ada lagi baki dah 150. Mudah-mudahan bila kita selesai tu, kita boleh buat fasah yang kedua pula untuk dirikan asrama ya. Dan tuan-tuan tolong doa ya. Tuan-tuan bangun malam tolong doa. Saya minta semua orang doakan, ayah semualah ya, semua orang tolong doakan ya. Mudah-mudahan Pak Su tolong doakan ya, semua orang doakan insya-Allah ya. Sama-sama kita angkat tangan, ya Allah ini je yang aku boleh bantu untuk selesaikan akan segala pembinaan rumah engkau. Masjid ni rumah Allah. Mudah-mudahan baik. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, tolong pimpin kami, pimpin hati-hati kami, tolong pimpin segala amalan zahir tubuh badan kami, tolong pimpin sekalian perkataan lisan kami yang kami keluarkan. Pimpin kami ya Allah, supaya kami jadi orang benar, hati kami benar, perkataan kami benar, dan semua amal perbuatan kami benar ya Allah. Ya Allah, tolong pimpin isteri kami, anak-anak kami, supaya mereka juga hati mereka benar pada Engkau, perkataan mereka benar, dan amal mereka benar pada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami berusaha ya Allah, berusaha sungguh-sungguh untuk kami menjadi orang baik, untuk kami dekat pada Engkau, untuk kami tak lupa Engkau, untuk kami belajar sungguh-sungguh menyayangi Engkau ya Allah. Tolong jadikan kami orang yang, seorang hamba yang Engkau sayang, seorang hamba yang Engkau pandang. Tolong pandanglah ya Allah akan diri-diri kami ni ya Zal Jalali wal Ikram. Tolonglah terima apa yang kami buat, amal saleh yang kami buat walaupun sedikit, agar Engkau terima ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong redha atas kami, tolong redha atas kami,
Tolong redha atas kami ya Allah. Tolonglah redha atas isteri dan anak-anak kami, agar kami termasuk dalam kelompok yang Kau sebut di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Ramadan semakin hampir, Ramadan semakin tiba ya Allah. Beri kami peluang untuk kami berada dalam bulan Ramadan tahun ini ya Allah. Jika Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir pada kami, tolong kurniakan atas kami Lailatul Qadar. Tolong kurniakan dan rezekikan atas kami Lailatul Qadar. Tolong rezekikan atas kami Lailatul Qadar. Ya Allah, beri kami kesihatan. Dengan sihat itu kami dekat dengan Kau. Berikan kami kekuatan untuk kami buat baik dan meninggalkan segala kejahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ahli sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.